warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk berada di dalam rumahnya yang mulia ini, waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang mulia, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Pada hari kita berada dalam hari bulan Ramadan, waktunya pula kita berada pada waktu majlis ilmu diadakan, tak kira waktu bilanya sekalipun. Maka kesemua sifat-sifat kebaikan yang ada ini mudah-mudahan menggandakan lagi pahala kepada kita, apatah lagi dalam bulan yang penuh barakah ni. Makna barakah tu juga berganda-gandanya segala kebaikan. Saya tak diberikan tajuk yang khusus lah untuk hari ini, namun begitu saya memilih untuk mengupas pertamanya kenapa Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa, tak dipilihnya bulan yang lain. Kemudian kalau ada kesempatan lagi dua tajuk ni saya sentuhlah. Hukum solat sambil membaca atau melihat kepada mushaf, banyak orang buat sekarang ni. Dan yang ketiganya, hubungan di antara Quran dan sultan. Maksud sultan tu bukan sultan Perak, sultan Melaka, apa sultan Kedah, bukan. Kuasa. Saya pergi nanya je korang. Tak pasal-pasal nak sebut bahasa Arab kita terkena-kena pula dengan bahasa Melayu ni kan. Baik, pertama sekali perbincangan kita ialah Allah pilih bulan Ramadan ni sebab kerana bulan Ramadan ni bulan turunnya seluruh kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi ni maknanya ialah kitab yang turun dari langit. Tu dia, termasuklah Al-Quran. Jadi contohnya kalau kita tengok Quran ni memang diturunkan untuk mensucikan manusia daripada kerosakan akidah, iaitu ganti kepada kerosakan akidah seperti syirik ialah tauhid. Jadi kalau kita lihat Allah sebutlah Al-Quran, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah utuskan di kalangan orang yang tak reti membaca tu, orang Arab Quraisy dulunya, seorang rasul di kalangan mereka membaca ke atas mereka itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tazkiyah tu situ ialah membacakan Quran dan mensucikan mereka daripada segala dosa, termasuklah syirik. Jadi suci, dia menyucikan manusia daripada segala dosa lah. Itu lebih tepat lagi maksud dia. Jadi samalah puasa tu juga ialah mensucikan kita dari segala dosa. Ini dia. Sebab tu dalam bulan puasa ni banyak benda yang
mensuci kita. Kita bila bayar zakat fitrah, tuhratan, Nabi kata tuhratan lis-saimi minal lagwi wal rafathi. Bayar zakat fitrah je mensucikan orang yang puasa daripada perbuatan sia-sia dan bercakap yang sia-sia. Kemudian kalau kita tengok pula Quran yang dibaca pula dan solat waktu malam tu pula, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, cuci dosa juga. Siapa yang dapat menghidupkan malam Ramadan, maksudnya dengan solat malam, dalam solat malam tu adanya bacaan Al-Quran, dia pula dapat menghapuskan dosa yang telah lalu. Subhanallah, semua cuci dosa belaka. Jadi itulah Quran secara umumnya kalau kita baca, bukan sekadar bulan Ramadan, bila-bila saja pun dapat mensucikan kita daripada dosa. Sebab umumnya buat baik ni, innal hasanati yudhibna sayiat, dapat menghapuskan segala dosa-dosa. Baik, ada satu lagi dalam kitab Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid ada tu riwayat mengatakan unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min syahri Ramadan wa unzilatit Tauratu lisittin madayna min Ramadan wa unzilal Injilu li 13 lailatan khalat min Ramadan wa unzilal Quran li 24 lailatan khalat min Ramadan. Baik, diturunkan suhuf Ibrahim. Suhuf ni dia bukan kitab lah, lembaran-lembaran atau helaian-helaian, dalamnya ada kandungan hukum, ya. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama Ramadan, bulan Ramadan juga. Nampak, bulan Ramadan, walaupun bukan zaman Rasulullah, tapi dalam bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni terkenal di kalangan Arab zaman sebelum datangnya Islam. Bulan Ramadan ni dia bukan bulan yang dikira baru wujud dalam agama kita, dia lama dah. Mereka tahu dah bulan nama ni bulan Ramadan, ya. Sebab dia ambil daripada lafaz, katanya lah Ramad ma'ata ramda, itu cuaca yang panas atau batu yang panas. Kan panas tu maksud membakar. Ataupun dipanggil asal usul namanya itu Ramid, iaitu hujan selepas musim luruh, hujan ketika musim luruh, maknanya ialah hujan. Hujan pun sifat juga ialah air itu sifatnya mensucikan. Itu dia. Kemudian diturunkan kitab Taurat pada hari setelah berlalunya 6 hari dalam bulan Ramadan, maknanya hari yang ke-7. Diturunkan pula kitab Injil, iaitu pada malam sesudah malam 13 daripada bulan Ramadan, maknanya malam yang ke-14. Dan diturunkan Al-Quranul Karim pada malam yang setelah selesai malam 24, maknanya pada hari yang ke-25 bulan Ramadan. Jadi maknanya diturunkan suhuf Ibrahim pada awal Ramadan, kemudian Taurat diturunkan pada 7 Ramadan, manakala Injil turun pada hari yang ke-14 dan Quran hari yang ke-25. Itulah dalam Quran pada sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata minal lauhil mahfuzi ila baitil izzati fis sama'id dunya, wastaqarra fihi thumma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqa. Quran ni pada malam Al-Qadar, yang dikatakan kebanyakan dalam sejarah ialah hari yang ke-17. Ini dalam kitab Majma'uz Zawaid kata, ataupun dalam riwayat yang lain dia kata malam yang ke-25. Jadi apa beza 17 dan 25 lagi saya terangkan. Pada hari yang ke-17 itu turunnya daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, yang dipanggil Baitul Izzah. Baitul Izzah ni tanya orang yang menjadi angkasawan pun dia tak tahu kat mana, sebab langit dunia kan, Baitul Izzah kan. Kalau rumah Azizah tahu lokot dia kat mana kan, ataupun Kak Izzah kan, mana tahu dia kot. Tapi kalau kata mana ada langit dunia, mereka sendiri pun tak tahu. Sampai kat langit dunia tu dia hold, dan dia turun secara beransur-ansur sampailah lebih kurang 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya malam 17 tu turun daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, dan kebarangkalian yang malam 25 itu, itulah yang turunnya yang dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat-ayat Quran lah.
Kalau pertama turun, kalau kena 25 tu yang pertama, mungkin Iqra lah. Ada satu riwayat kata malam 21. Itulah. Tapi apa hikmahnya Quran turun beransur-ansur? Tidak mau menyusahkan Rasulullah dan umatnya. Bagi Nabi mudah nak menghafaz. Kalau bagi sekaligus, sukar juga nak mengingat dan menghafaznya. Bagi umatnya pula sukar untuk mengamalkannya. Hukum hakam kan, itulah tujuannya Quran turun beransur-ansur. Jadi bila katakan ada sahabat bertanya, contohnya dalam Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kau ya Muhammad tentang al-mahid, iaitu waktu datang haid. Katakanlah darah itu kotor, maka jangan kamu mencampuri isteri kamu ketika haid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kau ya Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah di dalam arak dan judi itu adanya dosa besar dan manfaat-manfaat bagi manusia, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi itu hukum hakam lah. Itu turun masa ansur tu. Sampai banyak lagi soalan-soalan lain dan isu-isu yang lain, maka akhirnya turunlah ayat-ayat hukum tersebut. Baik. Dan bulan Ramadan juga kita jangan lupalah, sambil-sambil nak sebut pasal mengenai Quran ni ataupun kita semawi ni, bulan Ramadan ni bulan VIP sebenarnya pada sisi Allah Taala. Dia bulan kelahiran kitabnya, maka bulan kelahiran itu dia kata bulan yang cukup istimewa macam kita lah. Hari tarikh lahir isteri kita, hari istimewa bagi kita, kan? Jadi kita pun berilah hadiah macam-macam, ya. Jadi samalah bila Quran saja turun pada bulan Ramadan, hadiahnya macam-macam lah. Dalamnya ada Lailatul Qadar, lebih baik 1000 malam, lebih 1000 bulan lah, kan? Kemudian ada pula gandaan pahala, ada tarawih, kemudian macam-macam lagi. Puasa diwajibkan. Kerana apa? Ramadan sayyidus syuhur. Dalam satu riwayat Ad-Dailami, walaupun riwayat ni riwayat lemah sajalah, dhaif, tetapi di sini maksudnya lah Ramadan tu adalah penghulu segala bulan. Oleh itu, kalau kita nak carilah penghulu segala bulan, nak dibandingkan dengan Ramadan dan bulan-bulan lain, manakan sama? Tak sama. Kelebihan tu tak ada. Yang dikatakan Lailatul Qadar tak ada pada malam lain, pada bulan lain, yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Kalau dibuka pintu syurga hanya Ramadan, ulama kata sepanjang setahun pintu syurga itu semua tutup belaka, sampailah waktu kiamat besok untuk dimasuki orang-orang yang menjadi ahli syurga. Tetapi kenapa Ramadan saja sebulan tu dibuka? So istimewaan adalah pintu neraka sentiasa terbuka, tapi dia tutup sebulan dalam setahun. Ramadan juga. Syaitan kena ikat pada bulan Ramadan, bulan lain tak kena ikat. Mana bulan lain syaitan tak kena ikat, bulan Ramadan syaitan kena ikat. Habis syaitannya siapa? Manusia pula. Jadi syaitannya ya, sifat-sifat syaitan tu ada pada manusia. Baik, jadi bila dah katalah bulan VIP ni, dia macam orang VIP lah. VIP ni banyak istimewaan kan. Kalau dia ambil vaksin bukan kaleng-kaleng. Kalau naik lift yang kan khas tu dia, kan? Kalau dia di hotel, bilik yang khas tu dia, hospital kuat. Itulah samalah dengan bulan Ramadan tu sendiri. Baik, bila sebut Quran ni dengan Ramadan cukup sinonim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan turunnya Quran. Jadi bila kita gabungkan solat malam, contohnya kalau solat malam tu dalam bulan Ramadan tarawih lah, ataupun juga pada malam-malam yang lainnya iaitu qiyamul lail. Dan dalam Ramadan ni ada dua, solat malam tarawih, dan kemudian tertidur, bangun lagi sebelum sahur kita qiyamul lail. Bulan-bulan lain kita qiyamul lail je, tapi kelebihan baca Quran tu, nampak? Kalau dibaca pula dalam tahajud, ada pula nombor-nombor, bilangan-bilangan kita baca tu kelebihannya berbeza-beza. Contoh dalam hadis Nabi SAW, Sahih Abu Daud lah antaranya, dalam kitab Sahih Abu Daud, dan dalam kitab Sahih lain semua ada, tapi saya ambil satu nama Sahih Abu Daud, iaitu man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang baca 10 ayat saja, masuk ulama sini kata man qama bi 10 ayatin, membacanya ketika solat malam. 10 ayat dibaca saja, tidak ditulis dari kalangan orang-orang yang lalai.
Satu orang yang rajin sembahyang tahajud, dia baca 10 ayat ni, insya-Allah dia selalu tak lalai. Tak lalai daripada mengerjakan perintah Allah. Nampak? Dia taklah sampai solat ni lupa rakaat, solatnya lupa wuduk, lupa nak bayar zakat fitrah. Kan? Nampak tak? Macam kita ni kadang-kadang lupa juga berapa rakaat, lupa kita kan. Tapi makan tak lupa. Aku tak pernah lupa makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam kan. Ni yang lalai lupa belaka dia kata. Itu orang yang sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, sentiasa berzikir. Kelebihan ini datang dari sebab kerana dia baca ayat Quran dalam solatnya walaupun 10 ayat di waktu malam. Baik, dia kata sini ialah solat malam lah. Apatah lagi kalau kita lepas-lepas solat tu kita baca Quran pun boleh juga, tapi cuma di sini dia kata man qama, dia tak kata man qara'a. Qara'a ni baca walaupun luar solat, tapi sekarang ni man qama dia berkaitan dengan semayang malam. Qiyamul lail. Sebab itulah nak sebut tadi bila orang tak hafal Quran tu yang letakkan mushaf ke, dia pegang mushaf. Lepas ni saya akan sebut hukum dia pula. Termasuk yang kita baca, kita tengok imam buat dalam waktu solat tarawih. Baik. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutibat minal qanitin. Sesiapa yang membacanya dalam solat, saya terjemah gitulah, baca dalam solat tahajud atau qiyamul lail atau solat malamnya sebanyak 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka Allah tuliskan baginya di kalangan orang-orang yang sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Patuh ni ada dua. Satu, buat yang wajib. Apa yang wajib tak pernah ditinggalkan. Yang keduanya, meninggalkan larangan Allah. Jadi nak bentuk diri jadi orang baik ni sebenarnya ialah bertahajud. Tu saya ingat lagi pesan almarhum tuan guru saya lah, Dr. Harundin. Dia kata apa? Orang hisap dadah, dia keluar daripada dulu zaman dulu ke pemadam kan, keluar daripada pemadam tu tak padam-padam lagi, dadah hisap lagi kan. Maksud tak padam kan mati kan. Tak padam-padam lagi, dadah hisap lagi. Sebab apa? Kadang-kadang sebab dia punya tarbiyah kerohaniannya ketika sepanjang dalam pemadam tu tidak dibuat mengikut acuan dan corak yang telah ditetapkan oleh Islam. Antaranya ajar mereka berqiyamul lail. Itu tujuan dia, qiyamul lail ni. Nak pula kita punya adat kita ni, bila qiyamul lail tu kalau imam dia bawa tu ada pula munajat yang menyebabkan orang meleleh air mata kan. Itulah, tak kisahlah kan, subhanallah walhamdulillah, dengar pun sedih je. Kita nak bagi orang insaf. Tapi kalau kita semuanya bid'ah belaka, tak insaf lah orang sudahnya kan. Ni bukan nak sindir, tidak, perli sajalah kan. Orang sepatutnya tarik orang masuk Islam, bela orang kan. Islam yang ditindak ni tak semua bid'ah belaka. Mana meremeh pun bid'ah kan. Selawat di antara tarawih bid'ah. Dan Allah kata, hai orang beriman, selawat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad SAW. Itu kan umum saja, tak ada masalah lah ya. Benda remeh-remeh lah, tak apalah, masing-masing ada hujah. Tapi cuma ingatlah, untung ke rugi kalau kita sebut benda gitu pada masyarakat awam. Tu saja. Itu satu soalan cukup lah tak payah kita nak fikir panjang-panjang kan. Orang tu dia kata kalau duduk saja buat apa kan, sambil rehat, tak apalah, kita buatlah apa benda-benda yang tidak melarakan. Selawat lah. Pada saya lah, tak tahu kalau pada tuan-tuan, bila kalau tarawih ni berhenti sekejap semua selawat kan, tak adalah orang peluang nak keluar ambil isyak sokok dulu kan. Kalau katalah saya kata kita rehat 5 minit jap, mesti yang keluarnya, dia keluar, dia pegang perut, punya pegang perut, dia pegang poket baju Melayu tu dalam tu rokok, dia tepuk kan, pun dia tak tahan nak merokok je. Cakap 3 pam pun jadilah tu, sambung balik tu kan. Itu dia. Jadi maknanya mungkin kan dengan sebab tu dia nak bangun pun segan kan, tengah selawat tu, tengah tasbih kan, jangan bangun. Dia ada perasaan tu, dia rasa, orang kata kan, malu tu pada manusia. Ada. Yalah, kalau tak malu pada manusia, macam mana nak wujudnya malu pada Allah Ta'ala? Itu sebenarnya kan. Baik. Kemudian wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal munqatirin, boleh minal munqatirin pun boleh juga. Siapa yang baca 1000 ayat ditulis daripadanya kalangan orang yang diberikan pahala yang berganda-ganda. Kalau al munqatirin, orang yang mengejar-ngejar pahala yang berganda. Ada 2 riwayat tu ada. Maknanya lagi banyak dibaca, lagi banyak pahalanya. Cumanya lah itulah,
Kadang sedih kan, kita baca hadis ni boleh, tapi kita sampai tahap 1000 ayat ke? Allahu Akbar. Makanya carilah ayat pendek lah kan. Ayat pendek dia banyak kan. Boleh juga kan. Asalkan banyak ayat tu kan. Dia tak kata syarat dia ayat tu dalam sebaris mesti sebanyak 10 perkataan, 12 perkataan, tak ada kan. Dia cakap satu ayat lah. Itu dia, subhanallah ya. Jadi itulah untungnya kalau orang yang rajin berqiyamul lail, apatah lagi dia rajin pula membaca ayat-ayat yang panjang-panjang. Sebenarnya ni betul masuk bab sebenarnya. Kita solat ni kan, Nabi ajar wa iza sallaita li nafsika fatawil. Kalau semayang sendiri-sendiri untuk diri kau, maka panjang-panjangkanlah. Itu dia betul. Maknanya semayang sunat, semayang tahajud, sendiri-sendiri tu bawa panjang. Ni jadi imam baca panjang, semayang sendiri pendek baca je. Nampak kan? Ni saya nak bagi tahu lah kan. Kita sebenarnya contoh solat maghrib. Maghrib kan, nak pula waktu-waktu bulan Ramadan, setengah-setengah orang dia makan sikit dulu baru dia solat. Jangan baca ayat panjang-panjang. Ni mentang-mentang malam-malam Jumaat dia baca surah Al-Kahfi satu muka rakaat pertama kan, bagus, tapi tak kena tempat dia. Sebab maghrib ni waktunya singkat. Nak pula lepas solat maghrib orang tu nak sambung makan pula kan, makan berat-berat. Maka sebab itulah ulama kata ambil qisarus suwar. Apa nak qisarus suwar? Bacalah surah-surah yang pendek-pendek. Mana dia surah pendek-pendek ni? Bermula daripada Wadduha dan seterusnya sampailah kepada An-Nas. Pilihlah. Yang mula-mula Wadduha boleh juga, lepas tu kita nak baca Qul boleh, ataupun yang selepas-lepas tu je. Dia pergi hantamnya surah Al-Kahfi. Dia tak sesuai. Sebab itulah kan, jadi imam ni dia kena faqih. Faqih ni faham hukum dan keadaan. Jangan kita tak macam lah saya guna istilah main belasah je. Kan, bila orang tegur, lebih afdal syekh kita berdiri lama dalam solat, dia betul. Tapi kalau kita ambil ke semua ada dia terkumpul-kumpul kan, last sekali apa dia? Nabi sebut kau yang semayang sendiri tu di waktu malam. Itu dia. Sebab tu setengah-setengah orang dia kata, Ustaz buat qiyamul boleh? Okey, ikutlah. Tuan depan tak panggil dah, panjang sangat dia. Memang itulah dia. Nama qiyamul itu pun asal sejarahnya yang dikatakan tarawih Nabi buat 3 sekali saja. Sebabnya kalau dikatakan malam 21 kan, malam 23, malam 25 sahabat ikut 3 malam lah. Makin lama makin panjang tu. Sampai mereka pun nak ikut tak boleh dah. Nampak tak? Nabi pula dia punya puasa wisal, sambung menyambung. 10 Ramadan terakhir Nabi puasa dia ialah berbuka pada hari raya. Sahabat nak buat juga boleh, tapi dia kena buka waktu sahur je boleh. Dia sahabat tengok dah dekat nak masuk waktu dia subuh ni kan, dia nak buka dan sahur lah. Dia lambat. Nabi kata man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Siapa solat tarawih bersama imam sehingga witir atau sehingga selesai lah, barulah dapat dia pahala qiyamul lail. Maknanya witir tu syarat dia apa? Imam selesai dan memandang ke arah makmum, baru boleh bangun. Tapi setengah imam tak, dia ada kiblat, ya latifu ya syafi kan. Pandanglah makmum tu, dia nak bangun senang lah, dapat dia pahala qiyamul lail tu dia nak. Dia sebab itulah dalam tarawih tu tadi orang baca panjangan, sebab dia samakan dengan qiyamul lail lah maknanya. Baca yang panjang-panjang tu. Kau dapat satu malam satu juzuk. Satu malam satu juzuk kan. Nak tengok pada kemampuan. Dua, kemampuan imam dan kemampuan makmum. Ni kita nak baca satu juzuk tapi sangkutnya sampai dekat 3 jam. Yang belakang diam, dia hafal belakang tu hafal tapi tak tawaduk. Aku tak nak tawaduk, rendah diri. Kalau kita betulkan dia riak sombong. Minggu depan besok kau suruh main belakang. Tu je orang yang pandai duduk belakang imam kan. Dia sambung bacaan imam tu. Kalau imam tu tersangkut, jangan diam je. Tapi cara nak sambung orang sangkut ni pun ada juga. Dia tak boleh main masuk bedal gitu je. Kena imam sakit jantung pengsan terus dia. Kan? Dia terkejut je kan. Tunggu, dia nama istiftah. Istiftah ni bacaan tersangkut, dia akan berhenti sekejap. Dia tunggu orang belakang, fatah dia panggil. Masuk. Nampak? Tapi kalau dia confident dengan ayat tu betul, kita tahu dah masalah, kita jangan terus masuk. Sebab takut dia terkejut, tersangkut terus, dah terus diam. Kita pula yang tahu tu je. Lepas tu tak kerti sambung pula. Kan? Saya tu tuan cakap dah. Yang kita pernah apa-apa dulu-dulu kan, tak ulang.
Tapi bila orang baca silap dia sambung, tapi lepas tu aku tak ingat dah. Kalau dia sambung dia sambung balik. Gitu dia kan. Itu tujuan dia, istiftah. Istiftah ni maknanya ialah dia sengaja diam tunggu untuk kita yang belakang ni untuk menyambungnya. Baik, hukum tengok mushaf ketika solat ni, sama ada solat fardu atau solat sunat. Biasanya lah, ni ada ni kita kecil ni senang lah kan, ada Quran kecil masuk poket dia kan. Jadi imam dia keluarkan, dia pegang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bila dia nak tukar muka surat tu, dia buat gini lagi. Dia tu. Dia ada kecekapan orang yang biasa buat tu. Kan ada Quran satu juzuk kecil tu kan. Orang hafiz Quran selalu simpan. Ada. Saya luar dia taman ni hilang kan. Jadi kalau buat solat senang lah. Tengok poket masing-masing diri imam mesti ada punya. Kalau budak tahfiz ni, kita tengok kecil dia kan. Kita ingat buku Yasin bukan tu, satu juzuknya. Dia kalau sangkutkan ataupun dia nak masuk the next rakaat kan, apa ni, semayang yang berikutnya, dia akan buka tu tengok, pastikan ayat mana nak disambung lagi. Kadang-kadang sekarang tu dia pegang masa solat, masa dia rukuk tu pula dia letak bawah ketiak dia kak. Kalau kat Mesir lah ni, saya tak nampak lagi kat Mesir. Saya ni rajin tengok imam tu pegang macam mana, simpan masa nak rukuk pun dia letak ketiak. Allah. Ini macam-macam. Okey, dia sepaksa saya tunjukkan gaya lah. Dia tuan-tuan terfikir macam mana dia pegang mushaf. Sebab zaman sekarang kalau handset lagi senang lah. Kan, dia tak payah nak pusing-pusing kan, dia terus scroll je. Tapi satu lah bahaya, kalau lupa tutup kita punya internet, dia masuk pula WhatsApp. Tu baca sekali. Jangan tersasul lah kan. Elok baca sekali yang WhatsApp tu kan. Ini dia pula. Inilah kita katakan bentuk-bentuk gangguan kan. Okey, baik. Secara umumnya dalam solat ni dia suruh kita baca ayat yang mudah-mudah je. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salah. Surah Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20. Bacalah faqra'u ma tayassara minhu. Maka kau bacalah apa sahaja ayat yang mudah-mudah. Dan wa aqimus salah, dirikanlah salat. Tu je. Jadi kalau bagi isteri-isteri tu kat rumah suami jadi imam, kuliah kulhu jangan merungut. Quran kata begitu dah. Bacalah ayat yang mudah-mudah je kan. 30 tahun kahwin bang, kuliah kulhu. Kuliah mana musim PKP kan. Kan solat jemaah tak boleh ke masjid kan. Kuliah jadilah kan. Yang penting solat jemaah tu je lah kan. Ni maghrib kuliah kulhu, isya kulhu, subuh besok kuliah kulhu, tu je lah kan. Bila buat kamul apa, kuliah kulhu juga dibacanya, tak ada masalah. Baik, pendapat pertama tentang hukum pegang mushaf, belik helaian mushaf kan. Bila kita nak tukar dia, kita kena belik-belik dia kan. Ada satu lagi, kalau di Mesir biasanya dia letak macam ni lah. Oh tak ada, ingat ada yang besar akurat tu kan. Sebab surah masjid ada kan, yang letak dia punya stand tu kan. Dia kalau solat dia boleh dia tukar kan dengan tangan dia ni. Itu dia 20 rakaat biasanya ada kat setengah imam, dia gunakan mushaf pada nak habiskan satu juzuk. Jadi dia pegang kita, tukar dia buka surat. Kalau ikut hukum pergerakan tu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, dia kata itu baru satu pergerakan. Ini bukan dua, ni baru satu je baru. Tu dia. Jadi maknanya dia tukar itu, dia cermat lah buat sebenarnya, tukar tu. Sebab dia bukan berturut-turut, dia kena baca dulu, dah habis baca 2 muka surat boleh tukar kan. Itu baik. Jadi kata pendapat pertama ni kata pegang mushaf. Ada yang pegang, ada yang belik helaian mushaf, mungkin dengan tangan, dengan jari dia. Dia lihat pula mushaf, sambil baca tu dia fikir pula isi kandungan dia. Tadabbur, fikir. Kadang-kadang kita baca Quran ni, bagi orang yang mahir bahasa Arab lah, pertama cakalan, dia akan baca, dia akan terfikir, kenapa ayat tadi biiznillah ni insya-Allah, ayat ni pula sebut abawain ni walidain. Sebab tu timbulnya perbahasan, kenapa ayat ni macam ni, kenapa, apa beza doa dengan nida dalam bahasa Arab, semua ada dalam Quran. So dia baca sambil tertadabbur, berfikir kan. Baik, dia kata apa, sehingga berlaku perbuatan yang banyak kadang-kadang, pergerakan dan rosak solat itu, maka dia kata solatnya tidak sah, batal solat. Apatah lagi dalam satu ibadat ada lagi ibadat yang lain. Solat tu ibadat, baca Quran tu ibadat yang lain. Dah jadi dua dalam satu, tak boleh. Dalam pendapat pertama ni katalah kan. Dan sama membaca mushaf ni macam kita tengah solat berguru pula membaca Quran. Pendapat pertama kata batal. Kalau saya lepas ni wabillahi taufiq hidayah, orang kata oh tak boleh, sebab tadi ustaz ceramah ada rakaman 3 ni.
Bayangkan. Tak, tu baru pendapat pertama saja. Kita yang silap ni, bila pendapat pertama tu kan, kalau itu kita baca, tu kita pegang. Kan? Jaranglah kita nak tanya kan, macam mana pendapat lain pula. Gitulah. Kalau ikutnya, sebaik-baiknya lah fiqah ni, kita mungkin rasa dalam kitab ni kata gini, mungkin ada kitab lain kata boleh. Gitu. Dia fiqah ni faham. Masing-masing fahamnya berbeza. Pendapat kedua pula kata harus. Ni banyak orang buat ni, yang harus ni, ya. Sama ada solat fardu atau solat sunat. Tapi ada kalanya hukumnya dia wajib. Wajib ni pasal apa? Okay, contohnya orang ni dia tak apa-hafal juga surah Fatihah. Tak apa-hafal. Kalau hafal pun dia boleh hafal Bismillahirrahmanirrahim je. Lepas tu tak tahu dia dah nak baca apa dah, kan? Dia terpaksa ada tengok mushaf tu, Al-Fatihah, atau tampal, ataupun kalau tak adalah tempat nak tampal, tak ada tempat dia nak letak ke apa, terpaksa orang pegangkan. Dalam kitab fiqh disebut, walaupun terpaksa bayar upah, dia wajib bayar upah. Kalau orang tu kata satu rakaat RM5, RM5 dah bayar. Macam puji ST lagi, kan? Cukai perkhidmatan pegang tu. Kalau kena tarawih macam buat 8 dah lah, banyak bayar 20. Tu hukumnya wajib pada mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Tu ya. Baik. Jadi dalilnya yang boleh tengok mushaf ni, dalil dia lah ketika Aisyah bersolat berimamkan kepada seorang hambanya yang telah dibebaskan, namanya Zakwan. Zakwan ni solat, dia tengok mushaf. Dan Aisyah pun tidak mengingkari perbuatan beliau. Maka di sini ulama berpegang hadis sahih Bukhari. Imam Nawawi pula kata memanglah sahih. Maka dia katakan hukumnya diharuskan bagi orang yang bersolat tadi memegang mushaf, sama ada di dalam solat fardu atau solat sunat. So sekarang tak ada isu lah kalau dia letak dia mushaf tu kan. Banyak kalau tak mushaf, mushaf tu tengok je, tak ada isu lah. Yang dia kata berat banyak, tak berat banyak, kan? Diboleh situ. Baik. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menghuraikan kitab hadis sahih Bukhari, nama kita tu Fathul Bari lah, ya? Hadis ni menunjukkan dalil atau bukti pengharusan perbuatan tersebut. Bahkan kata Al-Imam Az-Zuhri, bagi orang yang bacaannya paling baik di kalangan kami, dengan suara dia, dengan tajwid dia, mungkin juga termasuk baik tu nafasnya, dia pandai balance kan, bacaannya pula tartil, sebutannya jelas. Tajwid ni dia bukan hukum 5 dia sebenarnya. Tajwid ni mana sebutannya jelas. Ni mungkin setengah orang baca tajwid jaga kan, mana iqlaq, mana ikhfa. Tapi bila baca inna ma'al usri yusra, mak tak? Cuma pening, mana satu usri yusra ke usri yusra kan? Itu dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang membaca ni kan, biar pastikan sebutan huruf ni, sebab setiap huruf tu ada hak-hak dia. Sebutan sin, sebutan sad. Orang Melayu pula dia ada tambahan sikit, sad tu kena betul-betul sebab surah kan, tak payah. Biasa dia siratal ladzina an'amta alaihim, sirata cukup. Waladdallin, cuba buat gitu dengan orang yang ekstrem tajwid ni. Tak betul dia walau. Itu dia. Macam-macam. Aku mau pening. Tanya orang yang pakar, biar tu tak payah. Waladdallin, dah tebal bunyi jadi tu. Dah cukuplah makhraj dia tu kan. Tapi kita kadang-kadang terlebih sudu daripada mangkuknya dan kuahnya. Jadi jadilah mangkhukul hayun, ya. Jadi dalam tarawih tu kan, ada orang yang suaranya sedap, bacaan bagus, nantilah dia walaupun dia tengok mushaf, boleh, ya. Pendapat ketiga kata makruh. Makruh dalam solat fardu, tetapi harus di dalam solat sunat. Ini berdasarkan kepada mazhab Maliki. Ada saya pernah terbaca Darul Ifta Mesir. Darul Ifta Mesir ni maknanya ialah Majlis Fatwa Mesir. Dia kata kalau dengan melihat mushafnya, jadi bacaannya lagi teratur, tartil, sebutan hurufnya jelas lah tartil tu. Kemudian tambah khusyuknya lagi, ya, sebab baca kan tengok mushaf, maka dia lebih baik lah. Lebih baik. Itu saja. Itu saya nukilkan saya fatwa, sebab saya bukan ahli majlis fatwa mana-mana. Autoriti berfatwa langsung tak ada. Tukang baca fatwa lagi tepat. Tukang baca je boleh. Jadi maknanya kita nak bagi tahu pada masyarakat awam bahawa perkara ini dibolehkan, tidak boleh pegang pada satu pandangan kata tak boleh langsung. Itu jangan. Baik. Kenapa dia kata makruh? Tu sangat penting. Makruh dia sebab kerana orang nanti malas nak hafal Al-Quran.
Kan malah orang nak hafal Quran kan, sebab kita hafal lah. Itu dia. Ya, kita hafal lah paling baik. Bersiap sedia sebelum jadi imam tadi. Saya pernah dengar, bukan dengar, lihat depan mata pada saya sendirilah. Kan ada orang ni tengah tasmih Quran dekat Mesir tu. Dia apa agak mungkin di imam lah, saya tak tanyalah tugas dia, pasal saya datang sebelum ni lagi, di tengah tasmih. Lepas tu syekh tu kata ayat ni, surah ni, ayat ni lah kau jangan baca dalam semayang, kau tak berapa confident baca. Dia kata pesan dia. Tak ada sendiri lah, jangan baca dia cakap. Jangan baca dalam solat, pasal tak berapa kuat ingatan untuk ayat tu saja. Dia setengah Quran ni ada. Sebenarnya secara umumnya Quran ni satu je pantang dia. Pesan tu untuk guru dulu, jangan sebut susahnya nak hafal, jangan. Sebenarnya bukan susahnya nak hafal, kita sebenarnya tak kena gaya menghafalnya. Suatu kaedah menghafal ni ada. Satu muka surat tu kita bajet berapa kita nak hafal lagi ni. 3 ayat lah. Baca bagi lancar, kemudian ulang 70 kali. 70 kali malas kan. Saya kata oleh aku malas kan. 70 bayangkan. Putu tak boleh baca pelan-pelan, kena kuat. Dan jangan menghadap apa-apa benda. Dinding lagi bagus, sebab dia tak kacau. Ni depan TV, tengok ni lofa kahwin, persandingan kan, tak boleh khusyuk dah. Tu contohnya lah. Ataupun juga pakai handset kan, handset lagi lah. Sebenarnya pakai handset tu bukan apa isu sangat pun, sebab nanti masuk macam-macam. Masuk pula mesej Instagram, berhenti kejap, sadaqallahul azim, baca dulu, start balik a'udzubillah, masuk pula yang Facebook, sadaqallahul azim, baca dulu. Itu sudahnya. Biasanya mesej sebenarnya dah tak ngapal langsung, yang dia hafal bismillahirrahmanirrahim, sadaqallahul azim. Itu saja. Baik, bagi makmum, ni satu lagi makmum kat Mekah banyak berlaku kan, bila semayang tarawih aja dia pula yang pegang mushaf. Tak kisahlah apa cara pun, yang pegang sebelah tangan, yang pegang dua tangan, semua ada. Ulama mengatakan tidak patut dia melakukan demikian, tak afdal. Sebab yang afdal bagi orang yang makmum ni mendengar bacaan imam, kemudian qiyam tangan gini, kemudian tengoklah ke arah tempat sujud, tu saja. Ya, selepas ni kalau dia tahu, dia jangan buatlah. Untuk makmum tidak digalakkan, tidak afdal, tidak ada masuk hukum sunat pun tidak. Apa pun tak ada kan. Baik, yang terakhirnya, kita melihat Quran ni mulia. Bulan Ramadan jadi mulia, malam Al-Qadar jadi mulia sebab Quran je. Tapi nak tanya, di manakah kemuliaan Quran? Tu je soalan sekarang ni. Sebab apa kita lihat kan, dalam bulan Ramadan ni orang langgar perintah Quran. Dah kata arak, judi itu semua maksiat, dosa yang besar. Tapi ada juga yang kata-kata jadi artis untuk iklan judi. Nampak? Hina lagi kita, peguam ni orang kafir pula. Batalkan tahanan reman yang telah dikenakan oleh pihak polis untuk artis-artis tersebut. Atas dasar kan, dia kata artis tu bukan bekerja dengan syarikat tersebut, dia artis jemputan dia, macam ceramah jemputan lah kan. Jemputan saja. Nampak tak? Kes yang terbaru kan? Saya semalam jumpa sahabat saya, dia peguam. Dia cerita lah, dia jumpa cerita lain, tapi dia cerita cakap majlis agama Islam lantik dia di antara 11 peguam lah, untuk mengendalikan kes yang dah lama berlaku. Saya tak ingat tahun bila, tapi lama dah. Dia ni meninggal dan dia Islam, agama asal Hindu, tapi membuktikan dia Islam tu semua cukup. Dokumen Jais ada. Maka Maiz ni majlis agama Islam lantik dia orang lah kan, tengok sebelah orang ni, dia termasuk. Tengok dalam video tu perislaman dia, sijil dia memang sah di Islam. Tetapi keluarga, isteri dia, sebab dia guru pencen, sebab apa nak tuntut juga, mengatakan dia bukan Islam, dia masih lagi Hindu sebab pencen. Al-fulus fid dunya wal manfusu fil akhirah ni pasal ni. Tu dia tuntut tu. Saya pun fikir pasal apa dia beri untuk ustaz tu, sebab apa dia kata cikgu pencen kan. Pencen tu orang nak tu. Dulu masa dia Hindu, dia tak masa dia Islam, dia menyembunyikan Islam dia sebab keluarga sebelah isteri tu gangster. Tahu-tahulah gangster dia orang macam mana kan. Jadi dia tak nak lah terlibat macam-macam benda dia dilakukan oleh pihak gangster tadi. Jadi sembunyikan Islam, tapi dokumen semua ada. Sekarang ni mahkamah sivil cabar mahkamah syariah. Cabaran dia apa dia? Buktikan benar ke dia Islam atau tidak. Dia ada bukti. Dan dia orang nak batalkan, yang mengatakan bukti tu tak betul dan tak diiktiraf. Kalau kena hakim tu bukan Islam, dia ada power pula mengesahkan orang tu tak Islam. Jangan kita pun tahu kan, orang mengucap dua kalimah syahadah Islam dah.
Nak pula dia mengucap bukan main-main, sungguh-sungguh memang di sini nak masuk Islam. Apa kesungguhan itu membuktikan ada dokumen dia dengan video dia dekat sini, ada ya, sijil masuk Islam. Subhanallah. Nampak tak? Mana kemuliaan dia sekarang? Setelah saya nak bacakan ayat Quran ni, surah Al-Isra ayat 80. Pentingnya Al-Quran dan kuasa. Penting. Tengok Quran kata, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah kata apa? Dan katakan, ya Muhammad, Tuhanku, masukkan aku tempat masuk yang benar dan keluarkan aku tempat keluar yang benar, dan jadikanlah untukku di sisimu ya Allah sultan, kekuasaan, nasira, yang membantu atau yang menolong aku. Saya tak nak sebut pasal masa tak sesuai kan, kadang masa yang begitu orang kata terhad ni, tak nak sebut semua tafsir saya ulama lah. Kita ambil tafsir yang muktamad je. Cuma ada ke mana dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Tuhanku, masukkan aku tempat masuk yang benar, maksudnya lah Madinah, dan keluarkan aku tempat keluar yang benar, iaitu Mekah. Mekah baik, Madinah baik, tapi nak minta, ya Allah, masukkan aku dekat Madinah dan keluarkan aku daripada Mekah. Mana hijrah lah. Allah janjikan untuk Rasulullah SAW kemenangan untuk Islam, iaitu dengan syaratnya tadi ialah hijrah. Kenapa 13 tahun duduk dekat Mekah saja, berdakwah je boleh. Tapi kalau nak menghukum orang kafir yang menganiaya orang Islam, orang kafir yang menentang Islam, mendusta, mengejek-ngejek, tak boleh. Ayat jihad pun tak turun lagi masa tu. Dan hikmahnya Allah tak nak susahkan orang Islam masa tu, dan bilangan mereka sikit, tak ada kuasa dan kemampuan. Dia bukan soal ramai. Kalau sebut ramai di Madinah selepas 13 tahun di Mekah, orang Islam tak ramai. Dalam kitab Sirah Nabawiyah ala Dha'il Quran wa Sunnah, Syekh Muhammad Abu Syahbah, dia kata tak sampai 30% orang Islam di Madinah. Kita ambil figure 30% tu nak bagi orang cakap yang lebih kurang ya, 30% tak sampai. Tapi kenapa mereka kuat, Islam kuat kan, Nabi kuat? Sebab ramai. No. Kena kuasa. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kurniakan aku kekuasaan yang boleh bantu aku. Penting kuasa. Jadi Nabi boleh laksanakan hukum Islam, jihad menentang orang-orang kafir, dan pada tahun yang kedua hijrah difardukan puasa. Di masa itulah difardukan juga perang Badar. Jumlah mereka tak ramai, 313 lawan 1000. Kalau ikut hukum alam dan hukum pilihan raya, memang confirm kalah. 1000 lawan 313 kan. Dengan ini diisytiharkan kan, 1000 lah yang menang kan. Tapi Allah kurniakan kemenangan. Kenapa? Sebab sultanan nasira, kuasa. Mungkin pada masa itu sesuai lah kan, kekuasaannya tidak melalui undi, melalui siapa jadi leader. Itu satu. Jangan kita kata kita tak boleh masuk pilihan raya, berebut kuasa. Dalam Islam tak diajar. Kita pun tak hafal ayat, tak apa. Tapi dalam Quran surah Al-Isra ayat 60, tapi saya tak apa, cuba buka ni kan. Itu saya tak kisah, saya belajar lebih tinggi berdakwah. Awak apa ada, saya ada PhD. Itu tak boleh pegang kata itu bukan syarat kan. Tak semua orang PhD pandai pun kan. Dia pandai tang tu je untuk buat tesis je. Itu kadang-kadang macam ni sebenarnya dia terlupa. Setengah orang dia terlupa, betul ada dia terlupa, dan dia kadang-kadang mungkin tak, orang kata concern sangat bab gitu, maka dia ingat macam tak ada. Ini ada. Itulah hujah dia. Rasulullah pun minta supaya diberikan kekuasaan tu dia. Penting. Yang kita pula sekarang ni, kuasa pula penentunya rakyat. Rakyat pilih mana. Kalau pilih nak laksanakan Islam, alhamdulillah. Kalau tak nak, tak nak lah. Itu kita penting, memperkasakan Islam kan? Jadi Allah janjikan dah, Parsi akan tumbang, Rom akan tumbang. Jadi dengan adanya perintah bagi melaksanakan isi kandungan Al-Quran itu, maka hukum Quran akan tertegak, agama akan tertegak, segala kefarduan boleh dilakukan. Contoh, puasa ni fardu kan, tapi bila kata kuasa tak ada, kalau katalah macam kes baru ni kan, bodyguard kena bantai kan, lepas tu dia ada hak. Mana suhakam? Masuk gua dah. Patriot. Mana geng-geng lain yang mempertahankan hak asasi manusia? Mak tak? Saya tak nak tuduh lah kan, tapi nampak betul lah dia berat sebelah. Cukuplah berat sebelah, cukup faham lah kan. Nak bela Islam ke nak bela hak manusia ke, atau nak bela Yahudi? Nak bela Nasara atau bela orang kafir? Ni ikhwan kamu, saudara kamu. Khalifah Mu'tasim, khalifah yang ke-8,
dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Nampak tak? Di Amuriyah ada seorang perempuan dimalukan di depan orang kafir. Maka dia panggil, wah Mu'tasimah, hai Mu'tasim bantulah aku. Mereka gelak-gelak. Mu'tasim nak datang ke tolong kamu, kan? Orang tua seorang nampak yang Muslim tu, dia sedang dihina oleh orang kafir. Akhir berlari dia, bagi tahu mengadu pada Mu'tasim. Dia katakan peristiwa tu masa tu berlaku dalam bulan Ramadan. Dia sanggup tak minum air. Dia kata, aku tunggu keputusan agar kemenangan berpihak kepada pihakku, pihak Islam lah. Akhirnya kalah tentera Rom. 3,000 kena tawan, 300 bunuh, mati dibunuh. Barulah Khalifah Mu'tasim buka puasa masa tu, minum air, teguk air. Dia rasa puas hati, membela. Quran ni mulia, tapi kemuliaan dia kat mana? Sebab itulah kata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, kata dia, innallaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan kuasa menyebabkan manusia tertegah daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, apa yang tidak ditegahkan oleh Quran. Maksudnya Quran tu ada, orang tahu si kandungannya, tapi orang berani langgar sebab tidak ada penguatkuasaan undang-undang tersebut. Kalau ada penguatkuasaan undang-undang tu, orang takut nak langgar. Contoh kan, pakai emas cukup lah. Tak pakai emas berapa? 1,000, 10,000, 10,000, semua takut. Cukup lah, tak semayang 10,000, takut orang. Tak tutup aurat kan? Ataupun perempuan pergi kerja pakai ketat-ketat kan, nampak? Kena 1,000, takut orang. Nampak tak? Cuba kau kita bagi tu, takut. Itu pentingnya. Mala yaz'u bil Quran. Quran dia tak menghukum orang, sebab dia nakkan orang sendiri memperkasakan Quran untuk menghukum orang yang melanggar hukum Al-Quran. Sebab itu, sebagai kesimpulan, jangan silap faham, dalam Islam kita mentingkan dakwah dan tarbiyah, mendidik masyarakat. Ya betul, aku kata tak salah. Tapi dalam Islam juga ada tak penguatkuasaan undang-undang? Itu dia. Ini kata Sayyidina Osman. Ni bukan kata Pak Seman tu berjalan tu. Sayyidina Osman tu kot. Khalifah ketiga, Khulafa Ar-Rasyidin. Kalau solat tarawih tu kita sebut nama dia, Al-Khalifatus Tsalits, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Osman cakap ni, kau terima tak? Sayyidina Osman dia cakap ni kan, laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Surah Al-Hadid ayat 25, surah besi nama dia. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul kami dengan segala keterangan, terangkan pada manusia mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala, mana hak, mana batil, mana betul, mana sesat. Dan kami turunkan bersama mereka tadi kitab dan juga mizan, iaitulah keadilan, supaya manusia menghukum dengan cara yang adil. Dan kami turunkan Al-Hadid, besi, padanya kesakitan yang amat, maksudnya hukuman. Dalam Islam ada hukuman betul tu. Dia kata apa? Dan juga manfaat bagi manusia, supaya Allah tahu siapakah yang nak bantu Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya, dan kata dengan keikhlasan hatinya. Ya, sebab itu kalau kita lihat Rasulullah SAW semasa di Mekah tak boleh bertindak kalau orang tentang Islam ni, mempermainkan agama, merampas harta sahabat, mencederakan sahabat, tak boleh buat apa. Tapi bila berhijrah di Madinah, turun pula ayat hukum, barulah nampak Islam itu berkuasa. Bukan lagi Islam itu letak di bawah kuasa manusia, tapi Islam tu diperkasakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat sampailah hari kiamat besok, insya-Allah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, la yabqa ala dhahril ardi baitu madar wala wabar illa adkhalahu Allahu kalimatal Islam bi izzi azizin aw bi dhulli dhalilin, imma yu'izuhum Allahu azza wa jalla fayaj'aluhum min ahliha aw yudhilluhum fayadinuna laha. Ia bermaksud tidak akan tinggal di atas permukaan bumi ini, sama ada rumah di kota-kota ataupun di desa-desa, kecuali Allah akan masukkan kalimat Islam, iaitu Islam, kebenaran agama,
dengan kemuliaan orang-orang yang mulia atau kehinaan orang-orang yang hina. Sama ada Allah berikan kemuliaan kepada mereka itu sehingga menjadikan mereka Islam dan menjadi salah seorang daripada penganut agama Islam sendiri, ataupun mereka dihina oleh Allah SWT, akhirnya mereka sendiri terpaksa tunduk kepada pemerintahan Islam. Itu maksud dia secara, bukan terjemahan tapi maksud dia, tafsirannya. Sama ada dia sendiri masuk Islam, mulia, ataupun dia degil tak masuk Islam, dia kena tunduk kepada kekuasaan Islam. Maknanya dia nak buat maksiat tak boleh, tak ada tempat ruang nak buat maksiat. Ni negara Islam, arak tak boleh, duit tak boleh. Kita biasanya, tak apalah, mereka bukan masyarakat Islam, terangkan mereka. Iyalah, kalau dia buat untuk meniaga, mesti yang masuk tu bukan saja orang bukan Islam, orang Islam sekali. Dan mesti dia subahat kan. Kan, mesti sebab itu, sebab dia tak boleh. Kita apa sikit, tak apalah, kita kena raihkan mereka, kau minoriti. Kalau dah buat dosa maksiat macam mana pula? Mana dia katakan izzatul Islam, mana dia katakan kemuliaan Islam? Tak ada lagi dah. Jadi maksudnya kita jadi hina hari ni sebab kerana kita tinggalkan Quran sebenarnya. Bukan tinggal baca tahu baca kan. Dia tak malam baca, dia tak bagi baca, tapi melaksanakannya, mengabaikan hukum hakam yang ada dalam Quran. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah sekian saja untuk hari ni. InsyaAllah sambung lagi pada 10 tahun yang akan datang kalau sekali jemput. Sebab saya ada pengumuman sikit. InsyaAllah sesiapa ingin infak dan seabdal-abdal infak Ramadan lah. Sekolah kami Darul Azhar dan Al-Hikmah, Darul Azhar wal Hikmah di Merecang, Terengganu, ingin membuat kutipan dana lah. Sebabnya musim PKP ni dia bukan senak dengan orang kata sesak, tapi cuma sakaratul maut je lah kan. Diperlukan kepada bantuan-bantuan tuan-tuan perempuan sekalian. Mereka yang menginfak tu mudah-mudahan lah dapat meringankan beban kami untuk pengurusan sekolah tahfiz kami, dan kami doakan yang menginfak tu agar Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, digandakan pahala, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Okey, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.